Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan untuk terus berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Kita masuk kepada bab yang ke-30. Babu fi takhlili al-asabi'i. Bab pada menyatakan mencelah-celahi jari-jari. Ini masih bicarakan tentang masalah wuduk. Kita akan melihat hadis yang ke-33, 34 dan 35. An Laqit ibn Sabirah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fakhallili al-asabi'. Hadis hasanus sahih. Daripada Laqit As-Sabirah, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengambil air sembahyang engkau, maka hendaklah celah-celahi akan jari. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara perbuatan-perbuatan sunnah, rukunnya telah kita ketahui bila Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu muka dan had muka telah kita bagi tahu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai lepas siku. Jadi orang yang membasuh tangan, sama ada perbuatan membasuh tangan di permulaan sebelum membasuh anggota-anggota rukun, maka disunatkan kepada dia bila basuh hendaklah memasukkan jari yang diselang-selang ini. Termasuk waktu kita membasuh tangan sampai melepasi siku, dibasuh dan dimasukkan jari, kan? Supaya air itu masuk ke celah-celah daripada jari kita. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis 34, an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlayka. Gharibun sahih. Daripada Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mengambil air sembahyang engkau, maka celah-celahilah antara jari tangan engkau dan kaki. Maka dua anggota daripada anggota basuhan rukun yang disuruh buat begitu. Mana masukkan jari-jari ni kan? Ni masukkan pertama tangan, yang keduanya ialah membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh tangan sampai ke tangan sampai ke melepasi siku dan kaki sampai melepasi buku lali. Maka ketika mana membasuh kaki, hendaklah jari ini masukkan. Kalau tidak pun dia kata jari kelingking dimasukkan di celah-celah ketika mana kita membasuh.
membasuh kaki tadi. Dan daripada hadis yang ke-35, anil mustawridil shaddadinil fihri qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a tukhayyilu asabi'a rijlaihi bi khin hasiri hasanul gharib, daripada Mustawridi bin Shaddadil Fihri, bahawa telah aku melihat akan Nabi SAW apabila ia mengambil wuduk, mencela-celahi akan jari dua kakinya dengan kelingkingnya, dengan jari kelingking. Jadi nak menunjukkan daripada hadis yang kita baca ni, hadis 34, 35, 34, 33, 34 dan 35 menunjukkan kepada kita dalil sunnah ketika mana membasuh tangan dan membasuh kaki pada jari-jari, sama ada jari tangan ataupun jari kaki, hendaklah memasukkan jari-jari di celah-celahnya, kerana ini adalah perbuatan sunnah. Walaupun kita meyakini bahawa dengan basuhan yang kita buat itu air yang sampai di celah-celah jari kita, tapi perbuatan itu kerana mengambil perbuatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah cara yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berwuduk. Masalah yang ke-168. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula mencelah-celahi jari pada waktu mengambil air semayang itu, yakni menyampaikan air di celah-celahnya dengan gosok sama ada jari tangan atau kaki. Istimewa pula jari kaki itu, selalu ada orang yang berapat-rapatan, maka masalah itu pun telah didatangkan oleh Tirmizi dalam hadisnya. Hadis masalah ke-169, mencelah-celahi jari dan hadis. Sebenarnya adalah hadis mencelah-celahi jari itu telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi, sepotong daripada hadis yang panjang yang zahir hadisnya di dalam bagi Imam Syafi'i. Kata At-Tirmizi, an Laqit ibn Sabirah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fakhallil al-asabi', bahawa apabila engkau mengambil wuduk, maka hendaklah engkau celah-celahi anak-anak jari. Ini lafaz yang menunjukkan kepada umum, maknanya mana anggota yang berjari, jari kaki dan jari tangan. Jadi apabila disuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apabila membasuh tangan dan membasuh kaki, maka disuruh kepada kita ni memasukkan jari-jari kepada anggota yang dibasuh. Kalau sekiranya membasuh anggota yang tangan kanan, maka mengambil tangan kiri itu untuk memasukkan. Ketika mana tangan kiri, maka memasukkan tangan kanan. Masuk ini. Basuh. Kan sebab apa? Dia kata apa? Bila dalam perkataan tangan itu dia kata faghsilu, kan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mana dalam tangan perbuatannya ialah basuh. Tapi kalau sekiranya kepala, perbuatannya wamsah, sapu, kan? Jadi lelaki kaki wa arjulakum, dia perbuatannya ialah basuh. Jadi bila basuh ni ada perbuatan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi di dalam
di sini di sana kemudian daripada berkata Laqit bin Sabirah akan dirinya setengah daripada utusan bagi Nabi Al-Mustafa dengan panjang hikayatnya hingga sampai pertanyaan kepada Nabi SAW. Katanya, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Qala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil intishaqi illa an takuna sha'iman. Rasulullah SAW telah ditanya. Satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, khabarkan olehmu akan hamba daripada wuduk. Macam mana cara nak berwuduk? Kerana kita ni kena mengikut apa yang datang daripada Rasulullah SAW, seperti mana yang disebutkan sallu kama raaitumuni usalli, maknanya sembahyang, kamu sembahyang seperti mana melihat aku sembahyang. Bukan maksud sembahyang aja, bermula daripada perbuatan wuduk untuk mendirikan solat itu pun mesti dilihat bagaimana perbuatan Rasulullah SAW. Jangan ambil wuduknya tak mengikut sunnah, tidak mengikut Rasul, tapi sembahyang mengikut, dia tidak tepat. Jadi bermula daripada wuduk sampai nak mendirikan solat, sampai selepas solat mesti bagaimana cara Rasulullah SAW. Termasuk di dalam sembahyang bila kita sembahyang dengan bacaannya, dengan perbuatannya mesti mengikut sunnah yang datang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW memberitahu bila ditanya, ratakan wuduk engkau akan kena air pada segala anggota yang wajib basuh. Jadi bila ambil wuduk kena memastikan air yang digunakan itu untuk mengambil wuduk mesti sampai kepada anggota wajib basuh. Maknanya kalau muka anggota wajib basuh, daripada tumbuh anak rambut sampai ke bawah rahang dia, bawah dagu dia, kan? Termasuklah apa yang ada di bawah ni. Mana kalau ada janggut ke jambang, kemudian daripada kiri dan kanan bermula anak telinga kepada anak telinga yang satu lagi, dan apa yang ada di dalamnya, mana semua kena basuh, kan? Memastikan air sampai kepada anggota wuduk, anggota wajib. Kerana apa? Kerana muka adalah anggota yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini yang dikata wajhun. Wajhun ni daripada mana? Atas, bawah, kiri, kanan, kena memastikan anggota. Jadi Rasulullah SAW sebut maknanya hendaklah engkau kenakan air pada segala anggota wajib basuh. Anggota wajib basuh apa? Muka, tangan sampai ke siku, kepala, menyapu kepala, dan kaki sampai ke buku lali. Jadi maknanya semua kena. Ni 4 anggota yang menjadi wajib. Jadi bila basuh pastikan. Yang kecuali itu jangan ditanya, Ustaz kalau saya ni bertampal kaki punya, itu jangan tanyalah. Kerana bila bertampal tu ada kaedah sahibul jabirah, makna orang yang bertampal tu lain. Ustaz saya tak boleh kena air, itu masalah lain. Itu adalah orang-orang yang dalam keadaan darurah, sahibul darurah. Sahibul darurah ni adalah ursa, boleh guna tayamum dan sebagainya. Itu lain. Ini dalam keadaan orang yang sehat, yang boleh kena air, maka wajib bila mengambil wuduk memastikan anggota-anggota wuduk tu sampai air kepada dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan celah-celahi antara segala anak jari itu dengan gosok dan sampaikan air. Jadi bila membasuh mesti menggosok
dan memastikan air itu sampai ke celah-celah dia. Termasuklah kalau sekiranya ada luka, ada maknanya belahan kan, yang dah terbuka, yang dianggap ia sebagai maknanya permukaan yang zahir. Contoh terbelah gini, tapi dah elok dah terbelah. Termasuklah di bawah-bawah kukunya, kan? Kerana itu termasuk anggota yang zahir, mesti sampai air, kan? Kalau sekiranya dia memakai cincin contohnya yang ketat, hendaklah dia memastikan dia mengisar-ngisar. Dalam bahasa kitab mengisar-ngisar, makna dipusing-pusingkan supaya apa? Air masuk ke dalam. Orang yang pakai jam contohnya yang tak dibuka jam dia, pastikan bahawa sampai air di tempat yang ditutup. Ini adalah tuan-tuan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lampau-lampau olehmu akan menghisap air ke dalam hidung dan menghembusnya, melainkan bahawa adalah engkau itu puasa. Jadi kalau dalam bulan-bulan yang bukan puasa, mana kita disuruh, maknanya intinsyaq, masuk ke air dalam hidung, madmadah, masuk ke air dalam mulut, itu adalah sunnah. Disuruh 3 kali. Tapi kalau ketika mana kita berpuasa dalam bulan Ramadan, maka jangan berlebih-lebihan, takut tertelan air, kan? Buat dalam bulan Ramadan, kan? Kata Abu Isa, bermula hadis Laqit bin Sabirah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Dan satu lagi riwayat Tirmizi an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlaika. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mengambil wuduk engkau, maka hendaklah celah-celahi antara jari 2 tangan engkau dan 2 kaki engkau. Ini hadis yang nak menunjukkan pada bukan setakat pada tangan saja, maka pada kaki juga. Begitulah perbuatan, seperti mana pada tangan, maka pada kaki juga kita dituntut melakukan, maknanya mencelah-celahi jari kaki itu. Dan berkata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis ini hasan gharib. Masalah yang ke-170, mencelah-celahi jari dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis yang di dalam masalah 169 itu berlaku di sisi kebanyakan ahli ilmu. Jadi hadis yang kita dengar dalam masalah 169 yang diriwayatkan oleh Laqit bin Sabirah itu, ini kebanyakan daripada ahli-ahli ilmu mengatakan bahawa mereka berpegang dan beramal dengan hadis ini, iaitu bahawasanya seseorang itu mahulah mencelah-celahi segala jari 2 kakinya dan mengambil air sembahyang, dan dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq. Dan kata Ishaq lagi, maulah mencelah-celahi segala jari tangan dan 2 kakinya pada mengambil air sembahyang. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq mengatakan bahawa kena berpegang kepada hadis ini. Bila mengambil wuduk, basuh tangan, jangan lupa dengan melakukan perbuatan yang demikian. Begitu juga pada membasuh kaki, jangan lupa untuk melakukan perbuatan yang demikian, kerana telah sabit pada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Asy-Syafi'i di dalam maka jika adalah pada segala jari itu sesuatu yang dijadikan dia melekap yang masuk air ke dalamnya, apabila dijirus air ke atasnya, anggota-anggota yang ada pada sesuatu yang melekat itu hingga sampai kepada barang yang zahir,
daripada kulitnya saya tiadalah memada dengan tiada disampaikan air padanya. Jadi kalau ada sesuatu yang menutup, kalau kita jirus kan, di atasnya masuk air tapi tidak rata pada tempat dia. Contohnya ada balutan plaster contohnya. Kita jirus, atau plaster yang jenis kain bandit kan, basah kain bandit tu, adakah memada? Tak memada. Dia tak memadai. Ini kata Al-Imam Syafi'i dalam kitab dia, Kitab Al-Um. Tak memada. Mungkin basah tapi tidak kena pada bawahan daripada tampalan. Jadi dengan sebab itu kita kena berhati-hati, kerana sarih hadis suruh mencela-celahi jari yang melekap sama disertanya. Begitu juga orang yang dia punya jari-jari ini susah untuk dipisahkan. Jenis sehat, orang sehat, jari ini dia terlalu rapat. Kerana ada orang yang macam kita ni yang tak berapa makan banyak ni kan, kalau direnggangkan tu boleh nampak renggang. Ni jari ni boleh renggang, jari renggang. Ada orang yang dia tak boleh nak renggang kerana terlalu rapat, kerana sehat dia punya jari-jari dia. Jari ibu jari je, jari-jari dia, kalau ditolak tak boleh nak dipisahkan tu. Jadi itu pun hendaklah berhati-hati, tak memada dengan menjirus saja. Jirus tak memada kan, mesti masukkan juga. Kena memastikan kita memasukkan air dan melalukan jari-jari kita, atau kita merenggangkan jari itu supaya boleh masuk air dan merata air di dalam celah-celah jari itu tadi. Ini kita kena mengambil berat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana al-miftahus salah al-wudu. Kunci bagi sembahyang ialah solat, dia oleh wudu. Maknanya kalau wuduknya tidak sah, maka sembahyang jadi tidak sah. Sebab tu kunci dia. Jadi kita kena pastikan bahawa bila mengambil wuduk, sebelum mendiri solat, wuduk tu mesti pasti sah dulu. Dah sah wuduk diyakini, maka sembahyang akan menjadi sah. Soal khusyuk tidak khusyuk itu cerita lain. Ini kita membicarakan sah dari segi syarak. Sembahyang itu akan sah dari segi syarak. Diberi pahala tak beri pahala itu soalan yang lain. Kita nak membicarakan dengan sebab sahnya wuduk tadi akan mengesahkan sembahyang kita tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan berkata Asy-Syafi'i, dan tiada wajib atas orang itu mengoyakkan barang yang jadi sedaging daripada segala anggota. Ni orang kalau jari dia bercantum, jangan pergi ambil pisau dipotong lah, tak payah. Yang dia dah bercantum tu, itu dah semula jadi, tak perlu kan, maka basuh yang ada je. Masalah 171, mencelah-celahi jari dengan kelingking dan hadisnya. Berkata Abu Isa At-Tirmizi, anil mustawridil syaddadin fihrin, qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yukhayyilu asabi'i rijlaihi bi khinsarihi, bahawa telah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengambil air sembahyang, ia mencelah-celahi akan segala jari kakinya dengan kelingkingnya. Maka kata Imam Syafi'i, kemudian ia menerangkan maksud wa arjulakum ilal ka'bain, dan mahulah mencelah-celahi segala jari dua kaki hingga datang air atas barang yang antara jari-jarinya, dan tiada memadai meninggalkan
mencelah-celahi segala jari kaki itu, melainkan kemudian daripada yakin akan air sungguhnya datang ia atas sekalian barang yang ada di antara jari. Jadi kalau dalam kata-kata Imam Syafi'i ini, tidak memada kalau orang basuh kaki ini, kalau dia tak masukkan jari-jari dia pada jari-jari kaki dia, kan? Tak memada lah. Melainkan mesti dibuat, kan? Melainkan mesti dibuat cara yang begitu, kerana dia berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Shaddadin. Tengok pegang pada hadis itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Syafi'i, kalau orang buat macam tu, tak buat seperti mana yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak memada. Tidak memada maksudnya. Maksud tidak memada ini ialah mereka meninggalkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Ibnu Arabi, berhukum hadis bab ini ada 4. Jadi kita dah baca hadis yang diriwayatkan oleh Laqit As-Sabirah, kemudian membaca hadis berkenaan pertanyaan seorang sahabat, kemudian membaca hadis tentang Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan hadis yang keempat ialah hadis Mustawrid. Jadi Abu Isa At-Tirmizi membuat kesimpulan daripada hadis ni pada 4, iaitu sabda Nabi mencelah-celahi antara jari pada hadis Laqit. Yang sahih ialah pada sekalian jari di dalam wuduk, melainkan bahawasanya wajib ia pada 2 tangan. Jadi dalam hadis ini, masalah mencelah-celahi jari ini mana termasuk waktu basuh tangan. Tapi dalam ketika mana membasuh tangan yang menjadi, tadi basuh tangan ini itu tak termasuk rukun, kan? Kerana basuh tangan tu bukan anggota. Basuh dulu, masuk ni basuh separuhnya. Yang jadi wajib ni ialah tangan sampai ke siku. Yang itu dia kata Abu Isa Az-Tirmizi, maka yang itu adalah wajib pada tangan. Ini dikata jadi wajib, berpandu kepada hadis Laqit. Dan bersalah-salahan pada 2 kaki. Pada kaki, maka ulama-ulama bersalahan, adakah kena buat macam tu juga? Maka kata Ahmad dan Ishaq, mencelah-celahi akan segala jari kakinya. Yang kata perintah menyuruh supaya basuh kaki pun kena buat macam tangan juga ialah Imam Ahmad dan Imam Ishaq, menyebut demikian. Dan kata Malik, iaitu Imam Malik, pada tangan yang cengkol ataupun kerekut tiada lazim menyampaikannya. Orang yang cacat lah, orang yang cacat, yang bengkok, kan? Kerana bahawasanya ia melekat yang payah menyampaikan air kepadanya. Dan barang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia mencelah-celahi jari kakinya, ialah ditanggungkan atas sunat hanya senya. Yang wajib demikian itu di sisi kami, iaitu Maliki, pada mandi wajib. Imam Malik mengatakan bahawa yang wajib, yang disuruh mencelah-celahkan kaki tangan itu bukan pada solat, pada mengambil wuduk, tapi yang disuruh, kata Imam Malik, wajibnya ketika mana mengambil wuduk, tapi wajib ketika mana mandi wajib. Itu yang dipegang oleh Imam Malik. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal tadi, Imam Ishaq mengatakan tak, ketika ambil wuduk, basuh tangan, basuh kaki, mesti kena buat macam tu. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, apabila adalah segala jari 2 tangan dan atau kaki berhimpit-himpitan, gugurlah demikian itu semua
dan tiada lazim menceraikannya. Perintah untuk mencelah-celahi jari tangan dan jari kaki akan gugur sekiranya dia berhempit-hempitan. Maknanya begini, dia hempit. Sehingga susah untuk kita masukkan. Maka gugur perbuatan mencelahi jari. Kan? Kaki pun sama juga. Ini pendapat yang kedua. Dan yang ketiganya, apabila adalah baginya cincin, hendaklah dikisar-kisarnya, kerana sesungguhnya diriwayatkan dia oleh Darul Qutni dan lainnya bahwasanya Nabi SAW adalah ia mengambil wuduk, mengisar-ngisar ia akan cincinnya, dan inilah dalil atas menyental. Jadi Rasulullah SAW pendapat yang ketiga mengatakan kalau sekiranya orang memakai cincin, waktu mengambil, membasuh tangan, hendaklah dipusing-pusingkan, pusingkan dia punya cincin tadi, kerana dibimbangi bahawa air tak masuk di dalam lingkaran cincin tu, yang menyebabkan tak sah dari sudut basuhan. Dan yang keempat, dan ialah yang sesungguhnya diriwayatkan daripada Darul Qutni daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelah-celahi antara segala jarinya, dan sabdanya, khayyilu baina asabi'ikum la yukhayyilu Allahu bainahuma finnari. Hendaklah mencelah-celahi segala jari kamu, nasaya tiada mencelah-celahi Allah Ta'ala di antaranya dalam neraka. Jadi dengan sebab itu, orang yang kalau mengambil air sembahyang, kalau dia tak berbuat demikian, yang menyebabkan air tak boleh sampai di dalam celah-celah jarinya ni, besok menyebabkan api neraka yang akan masuk di celah-celahnya. Jadi dengan sebab itu kita kena berhati-hati. Kita mengambil wuduk, walaupun kita yakin bahawa bila kita ambil wuduk air sampai, tapi yang terlebih aula atau terlebih afdal bila mengambil wuduk, hendaklah kita ikut seperti mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan juga, kan? Walaupun kita rasa yakin bahawa bila kita basuh tangan tadi, air masuk di celah-celahnya, maka yang lebih afdal dan yang terbaik, maka jangan meninggalkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-31, babu ma jaa wailun lil aqabi minan nari. Bab yang telah datang ia kebinasaan bagi yang mempunyai tumit daripada neraka. Bagaimana ni tuan-tuan tajuk ni, kan? Kita nak faham macam mana orang punya tumit, dia boleh masuk neraka sebab tumit dia. Macam mana masuk neraka dengan sebab tumit tadi? Jadi kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nari. Hasanus sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia kebinasaan bagi tumit daripada neraka. Orang punya tumit boleh menyebabkan pemilik tumit itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ketahuilah kiranya bermula tumit itu satu juzuk daripada anggota yang wajib sampaikan air padanya. Tumit ni tuan-tuan, dia merupakan satu juzuk anggota. Wa arjulakum ilal ka'bain. Makna wa arjulakum, rijlun ni, dia kaki ni termasuklah tumit. Tapak kaki pun termasuk bawa dalam kaki. Jadi bila orang basuh ni, dia jenis basuh di depan. Sehingga maknanya kalau dia basuh ni, di belakang ni ada urat keting, urat kaki, keting kaki dia tau.
yang melengkung tu, bila dia basuh, air tak kena tu di belakang. Nah, ataupun dia basuh, makna tumit dia tak kena. Dia jiruh macam mana? Nah, kaki dia begini dia. Jiruh di depan. Nanti tumit tak belakang. Tak kena. Jadi bila dibasuh itu belakang tak kena. Dengan sebab itu ada ancaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman bagi orang yang mengambil wuduk yang tak kena basuhan pada tumit dia, menyebabkan pemilik pada tumit itu boleh masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati tuan-tuan. Kita tengok anak-anak kita, bukan anak-anak, orang tua. Bila mengambil wuduk tu tempat wuduk kan. Nah, dia main basuh begitu je. Jadi ini pun masalah kan. Nak menunjukkan kepada kita bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian, bahawa peristiwa ni, benda ni berlaku pada zaman Rasul. Kan? Kalau sekiranya orang yang berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegur mereka di akhir-akhir zaman, orang-orang yang hidup zaman mutaakhir, siapa yang nak menegur? Nanti kalau tegur kena marah. Pakcik tu basuh tak betul. Kau pandai-pandai pula. Aku ni kau orang tua. Dia kira dia tua. Dia bukan kira salah. Ni masalah. Nanti kita tegur ayah kita. Ayah kita ni dia ada kuasa veto. Kan? Kita tegur tu salah walaupun kita betul. Kan? Umpamanya seorang ayah yang dia ni kalau berjalan di tengah rumah, letakkan cawan, dia terlanggar. Tak? Anak letak cawan, minum cawan di tengah rumah, letak, ayah terlanggar. Kan? Atau maka siapa yang akan dimarahi? Anak kena marah. Nanti dia minum, dia letak cawan. Kan? Letak cawan, dia terlanggar. Dia marah anak juga. Ni majlis masalah. Ni kuasa veto ayah ni. Dia tu. Dia tak salahkan dia tu. Apa sebab kau tak angkat cawan ni? Takkan dia yang letak? Kalau anak yang letak, memang kena marah lagi dah. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini peringatan yang perlu diambil secara secara serius oleh orang yang mendengar. Kerana apa? Bila disebut akan hadis ini, bermakna perkara ini berlaku dalam kehidupan manusia. Kan? Berlaku. Jadi tidak akan masa hadis ini boleh sampai pada kita. Kan? Kemudian maka datang hadis menerangkan tumit itu adalah sebagai sebab bagi yang punyanya masuk neraka oleh kerana kurang jaganya pada waktu ia mengambil air semayang, maka tiada basuh tumitnya atau tiada basuh lekuknya yang di bawah buku lalinya. Ni kita punya tapak ni tuan-tuan, ada orang yang dia ni tak ada berlekuk. Tak? Dia punya lekuk tu dia tak ada. Ada orang yang bila dia punya kaki ni, bawah tapak kakinya berlekuk. Dia ada macam ni, naik sekali. Jadi bila dia basuh, lekukkan bawah ni tak kena air. Dia jiruh di atas, bawah tak kena. Atau di belakang tumit dia. Ada maknanya alur tu yang tak, air tak boleh sampai. Tak kena dia. Jadi ni antara perkara-perkara yang menyebabkan bila seseorang berwuduk, maka jadi tidak sah. Lepas tu diingatkan awal-awal lagi oleh baginda Rasulullah SAW, jangan sampai tumit itu tadi yang diambil wuduk padanya menyebabkan empunya tumit itu masuk dalam neraka Allah. Diingatkan awal-awal. Masalah tumit tidak basuh dan hadisnya, di sini telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis tumit itu satu juzuk daripada kaki yang wajib basuh akan dia. Maka mana-mana tempat daripada kaki itu
tidak kena air, maka mewajibkan tidak sah sembahyang dan berdosa atasnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nari, kebinasaan bagi yang mempunyai tumit yang tiada rata kena air sembahyang itu ialah iaitu daripada neraka. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr, Aisyah, Jabir, Abdullah bin Haris, Muaikib, Khalid ibnu Walid, Syuraibil bin Hasanah dan Amru al-As, dan jadi ramai orang yang meriwayatkan hadis ni. Kan? Hadis ni dalam bab orang yang mengambil wuduk dengan sebab tumit tak kena ni, bukan seorang yang meriwayatkan hadis ni. Ramai. Terlalu ramai. Kan? Dengan sebab itu bila terlalu ramai, maka darajat hadis itu ini hasan sahih. Kerana ramai yang meriwayatkan. Termasuklah iaitu isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serumah dengan Rasulullah begitu lama tempoh dia. Kan? Lama tempoh serumah dengan Rasulullah. Sudah tentu dia melihat bagaimana perbuatan Rasulullah tiap-tiap hari. Kan? Tengok bagaimana Rasulullah buat. Jadi dengan sebab itu kita tengok hadis ini, maka kita kena ambil perhatian. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nari. Diriwayatkan daripada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebinasaan bagi yang mempunyai tumit dan tapak kaki yang tiada basah air sembahyang, iaitulah daripada api neraka. Dari satu lafaz yang lain. Lafaz yang lain bukan setakat Rasulullah menyebut tumit ya, dia menyebut pula maknanya tapak. Tapak kaki tu termasuk di dalam orang yang boleh menyebabkan terseksa dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masalah 174. Tumit dan tapak kaki dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan bermula fiqh hadis di dalam masalah 173, bahawasanya tiada harus sapu atas dua kakinya dan jadi ganti basuh apabila tiada ada atas keduanya dua kasut atau dua stokin. Jadi ini orang yang khuf, memakai khuf lah. Tuan-tuan ini masalah memakai khuf ni ada syarat-syarat ni. Kan? Ada syarat. Sifat khuf tu macam mana? Berapa ketinggian khuf yang nak boleh sapu ni? Kan? Keadaannya macam mana? Yang dibolehkan. Orang kalau sekiranya dah ambil wuduk, terbatal wuduk, ambil wuduk, bila dalam bak kaki hanya sapu atas kasut kulit dia. Itu ada keadaan-keadaan yang disyarat-syarat yang ditentukan. Adapun orang-orang yang biasa yang tidak memakai khuf, maka perbuatannya adalah seperti maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Syafi'i, kemudian daripada ia mengeluarkan beberapa hadis dengan sanad yang kuat, dan tiada memadai orang yang mengambil air semayang melainkan membasuh belakang dua kakinya dan dua tapaknya dan tumit dan buku lalinya sama sekali. Jadi tak boleh tidak, kerana hadis yang diriwayat itu terlalu kuat. Kata Imam Syafi'i, dan diriwayatkan orang bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu ia akan belakang dua kakinya. Kata Imam Syafi'i, dan diriwayatkan orang bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercik akan belakang dua kakinya, dan salah satu daripada dua hadis daripada wajah yang elok isnad, orang berkata, soal atasku, kerana apa tiada memada sapu belakang kedua kaki atau percik, tidak usah basuh, dan tiada ada ia berlawan bagi hadis bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh dua kakinya sebagaimana memadai sapu atas kedua khuf, padahal tiada melawan ia membasuh kedua kakinya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah dia memakai khufun,
Rasulullah tu sebelum dia memakai khuf, kalau sekiranya dia mengambil tajdidul wuduk, nanti dia mengambil wuduk sebelum memakai khuf tu, dia basuh kaki tumitnya semacam mana sebelum memakai tu. Kalau dia menyapu pun khufnya belakang tu kena betul. Nah, makna terlalu berhati-hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, serupa sama ada khuf ke tak pakai khuf ke, sama macam ni perbuatan yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka dijawab baginya bermula dua kasut itu dindingan bersalahan dua kaki, maka tiada harus bahawa dikatakan sapu atas keduanya, melainkan basuh dua kaki, iaitu lain daripada keduanya. Dan orang yang berkata menyapu atau percik belakang dua kaki itu, bukan katanya tiada wajib atas orang yang mengambil wuduk membasuh batin tapak kaki, dan tiada mencelah-celahi di antara segala jari, dan tiada segala basuh segala jari keduanya, dan tiada basuh tumitnya, dan tiada buku lalinya. Ini nak mengetahui tentang masalah menyapu ni tuan-tuan, tengok dalam bab memakai khuf, kan? Utamanya orang yang duduk di negara-negara sejuk. Orang pergi negara sejuk, khuf yang dipakai itu mestilah khuf daripada kulit, bukan daripada yang lain, kan? Dan kulit ni kalau dipakai dia mesti tahan, dia tak koyak. Nah, dan mesti dijahit. Dan sifat khuf ini mesti dia melepasi buku lali, sehingga susah untuk ditanggalkan. Ini ada sifat-sifat khuf, kan? Kalau kita pergi ke Saudi tu, dia ada jual macam sarung kaki tu, kan? Dia beli sarung kaki yang tinggi, yang melepasi buku lali. Ketika mana musim sejuk, baru kaedah tu boleh dipakai, kan? Nak kena susah, maka ambil wuduk dulu. Syaratnya mesti mengambil wuduk dulu. Terbatal, ambil wuduk basuhan yang anggota yang zahir, maka pada bak kaki hanya sapu je, kan? Kerana susah untuk ditanggal dan dipakai balik. Ini keadaannya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu kalau orang pergi bermusafir ke negara-negara orang sejuk, atau duduk di sana. Tapi ada pun kita ni bukan sejuk, sebab hujan je. Bukan negara sejuk, maka tidak boleh tidak. Maka bila basuh kaki seperti mana anggota yang zahir juga. Dan berkata Al-Imam Syafi'i, wailun lil aqabinan nari, kebinasaan bagi yang mempunyai tumit yang tiada basuh basah air semayang daripada api neraka. Maka tiadalah dikata pada hari ini kebinasaan bagi kedua kaki daripada neraka, melainkan membasuhnya itu wajib. Nak tunjukkan kepada apa tuan-tuan? Satu ancaman. Satu ancaman. Nak tunjukkan belakang tumit kita ni, kaki ni, belakang tumit tu wajib dibasuh. Mesti kena air. Bawah tapak kaki tu wajib dibasuh, sebab tu anggota yang wajib. Dia sebahagian daripada kaki. Maka wajib bila dibasuh, kenakan air. Kerana bahawasanya dia azab itu hasilnya adalah makna ketika mana meninggalkan yang wajib. Makna kalau kita basuh kaki itu sampai belakang tu tak kena, makna kita meninggalkan dengan sengaja. Yang itulah sebab punca datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Masalah 175, membasuh kaki dan hukum meratakannya. Maka ketahuilah akan membasuh kaki itu wajib, dan bahas Imam Syafi'i berdalilkan hadis dalam masalah 173, dan tiada memadai sapu, maka ia adalah masalah bersalah-salahan ulama padanya. Tengok macam mana perbahasan ulama. Yang pertama, maka berjalan beberapa jamaah daripada fuqaha, makna sekumpulan daripada ahli-ahli fiqh, daripada ahli fatwa pada masanya, iaitu pada masa Imam Syafi'i, dan di negeri-negeri besar. Negeri besar ni Kufah, Basrah, tu maksud. Tu negara-negara
pusat-pusat ilmu pada zaman Imam Syafi'i. Mekah, Hijaz, Syam, kan? Tu negara-negara tempat orang cari ilmu tu. Kan? Baghdad. Kalau orang penuntut ilmu tu dia punya tempat dia. Kan? Tu tempat tumpuan. Mekah, Madinah. Tu termasuklah Hijaz tadi. Kan? Orang akan pergi situ menuntut ilmu. Maka dia kata apa? Pada masanya dan negeri-negeri besar pada wajib membasuh 2 tapak kaki dan 2 buku lali, dan tiada memadai sapu dan tiada wajib sapu serta basuh dan tiada sabit khilaf pada ini daripada orang-orang yang iktibar di dalam ijma'. Jadi telah maknanya berjalan ataupun telah mengambil kebanyakan ulama daripada ulama-ulama fiqh dan ahli fatwa mengatakan bahawa membasuh kaki kena memastikan tumit adalah anggota yang wajib, kena pasti, sebab itu termasuk di dalam anggota yang wajib dibasuh, sebab dia termasuk dalam bab kaki. Dan kata Syiah wajib sapu keduanya. Ni Syiah, mana zaman ni Syiah pun dah ada, kan? Zaman ni Syiah pun dah ada. Zaman Imam Syafi'i, ahli-ahli Syiah ni, puak-puak Syiah pun ada. Dan mereka ada ulama-ulama dia. Ulama-ulama Syiah ramai, kan? Mereka hafal Quran, hafal hadis, tapi cara dia lah, kan? Hadis-hadis yang sesuai yang dia nak pakai. Jadi tuan-tuan, dan kata Muhammad bin Jaril dan Jabba'i, kepala Mu'tazilah, ini semua zaman aliran-aliran, maknanya puak-puak, kan? Ada aliran-aliran ni. Boleh pilih sama ada sapu atau basuh. Ni Mu'tazilah pula, kan? Mu'tazilah ni dia boleh pakai belaka. Sapu pun boleh, basuh pun boleh, kan? Jadi, dan kata setengah daripada Az-Zahiri. Siapa Az-Zahir ni? Ialah Daud Az-Zahiri, wajib menghimpun di antara sapu dan basuh. Daud Az-Zahiri kata tak boleh hanya dengan basuh je, mesti himpun dua-dua sekali. Sapu pun kena, basuh pun kena. Ini pendapat. Jadi kita ni berpegang kepada Asy-Syafi'i. Maka orang yang berpegang pada Asy-Syafi'i, ikutlah cara Syafi'i. Ambil wuduknya cara Syafi'i, semayangnya cara Syafi'i. Jangan ambil wuduk cara Hanafi, semayang cara Syafi'i. Itu bercampur aduk dari sudut mana? Mazhab. Bertaklid maknanya pada sebahagian dan meninggalkan pada sebahagian yang lain. Jadi orang-orang yang tak mau ikut, maka kalau ada orang lain buat, berlapang dadalah dengan bagaimana orang lain buat. Kalau hari ini kita melihat ada orang semayang menggerak jarinya, ada orang semayang dia statik je, jangan dimarahkan kenapa kau tak bergerak macam ni. Jangan tak ikut kami. Berlapang dada lah, kau nak buat gerak-gerak itu kau punya pasal, kan? Kita mazhab Syafi'i disuruh mengangkat ketika mana asyhadu alla ilaha illallah, disuruh angkat gitu je. Dalam mazhab yang lain membolehkan digerak-gerakkan. Jadi kita pula tak condemn dia. Jangan condemn, kenapa kau mesti gerak-gerak ni, nak pergi mana ni? Jadi jangan marah, supaya berlapang dada dalam mazhab. Nak beramal, tapi amal mesti tahu dengan ilmu, kan? Jangan beramal tak ada ilmu. Dalam tak ada ilmu, orang buat dimarah pula. Kenapa kau buat macam tu? Kau mesti ikut aku. Itu lagi teruk. Itu bukan jahil lagi, juhala nama dia, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat kepahaman daripada apa yang kita baca di dalam hadis yang telah kita utarakan tadi. InsyaAllah masuk pada bab yang ke-32, akan menyatakan babu maja'a fil wudu'i marrah. Boleh tak basuh, mengambil wuduk ni basuh sekali, ataupun dia suruh dikata marratain, ataupun mana mengambil wuduk dengan salasa, dengan tiga, basuh 3 kali,
satu anggota 3 kali, boleh tak sekali? Nanti akan dilihat hadisnya supaya kita akan faham. Ataupun menggabungkan, ada anggota basuh 2 kali, ada anggota basuh 3 kali. Boleh atau tidak? Supaya kita dapat tengok tuan-tuan, di sana Rasulullah SAW menyebut bila kalanya sekali, bila kalanya 2 kali, bila kalanya 3 kali. Dan ada kalanya bercampur. Muka basuh 3 kali, basuh kepala 2 kali. Ada kata sekali. Jadi kita nak tengok bagaimana perbuatan baginda Rasulullah SAW yang dikata basuh sekali, basuh sekali tapi 2 kali perbuatan. Macam mana? InsyaAllah nanti kita akan bicarakan pada masa yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi